Bursa Malaysia meneruskan trajektori meningkat untuk mengakhiri dagangan pada Khamis dengan prestasi tinggi dipacu oleh sokongan belian dalam saham wajaran tinggi terpilih didalui kaunter perbankan, peladangan serta minyak dan gas. Pada 5 petang, FTSE Bursa Malaysia, FTSE Bursa Malaysia, FBM KLCI yang menjadi penanda aras pasaran meningkat 4.57 mata atau 0.28% kepada 1,598.32 daripada 1,593.75 ketika ditutup pada Rabu. Namun bagaimanapun prestasi mingguan FBM KLCI dan apakah jangkaan untuk minggu hadapan dan menjelang pengumuman kadar kadar inflasi terbaru negara. Kita bersama dengan pengarah MIDF Research, Syed Muhammad Kifni Syed Kamarudin. Pertama sekali, bagaimana melihat prestasi FBM KLCI sepanjang minggu ini memandangkan beberapa faktor mungkin mempengaruhi pergerakan kaunter tertentu? Selamat pagi, Hakim. Assalamualaikum. Terima kasih atas jemputan ke awal ini. Di pasaran saham Bursa Malaysia sehingga penutup semalam, indeks FBM KLCI naik sekitar 0.6% sepanjang minggu ini kepada 1,598 mata. Dia masih sedikit di bawah para psikologi 1,600 mata. Kenaikan FBM KLCI serta kebanyakan indeks pasaran-pasaran saham serantau sepanjang minggu ini adalah seiring dengan pemulihan indeks Dow Jones di Wall Street, yang mana kembalinya minat belian setelah kejatuhan 3 minggu berturut-turut adalah dicetus oleh laporan keuntungan suku pertama tahun 2022 yang mengatasi jangkaan oleh kebanyakan syarikat-syarikat senarai yang telah mengumumkan keputusan kewangan mereka di pasaran saham New York. Namun secara amnya, sentimen di Wall Street masih agak goyah akibat kerisauan peningkatan kadar inflasi dan potensi kenaikan agresif kadar faedah oleh Reserve Kesetuan Amerika Syarikat. Selain itu, sentimen pasaran saham serantau dan tempatan dipengaruhi oleh pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK suku pertama bagi negara China yang diumumkan pada 4.8%, melebihi jangkaan awal 4.4%. Kenaikan ini dipacu oleh pertumbuhan dalam pelaporan aset kekal yang naik di luar jangkaan sebanyak 9.3%. Namun, negara China juga mencatatkan jualan runcit lemah pada bulan Mac apabila ia menunjukkan kejatuhan sebanyak 3.5%. Manakala data ekonomi Malaysia yang merangsangkan menolong mencerahkan sentimen di pasaran saham tempatan. Pada bulan Mac tahun ini, Malaysia mencatatkan pertumbuhan perdagangan luar negara yang melebihi jangkaan kami dan juga jangkaan pasaran. Pertumbuhan ini dipacu oleh kenaikan tinggi dalam nilai ekspor dan juga import. Ekspor negara melonjak 25.4% tahun ke tahun disokong oleh permintaan untuk produk elektrikal dan elektronik atau E&E dan juga produk komoditi seperti gas aski cecair atau LNG, petroleum dan juga minyak sawit. Ini menunjukkan bahawa Malaysia sebagai sebuah negara pengeluar dan pengekspor komoditi telah meraih keuntungan berikutan kenaikan harga komoditi di pasaran dunia. Tuan Syed, berdasarkan apa yang dijelaskan itu, mungkin kita boleh lihat apakah kaunter-kaunter yang mencatatkan positif dan juga kaunter mana yang negatif? Seiring kenaikan petunjuk pasaran FBM KLCI sepanjang minggu ini, hampir kesemua sektor-sektor di pasaran saham tempatan didagang pada tahap yang lebih tinggi dengan sektor-sektor berkaitan komoditi mendahului kenaikan. Umpamanya indeks perdagangan naik 3%, manakala indeks tenaga minyak dan gas naik 2.3% sepanjang minggu ini. Namun di sebalik kenaikan tersebut terdapat juga beberapa sektor yang mengalami penyusutan. Contohnya sektor penjagaan kesihatan, healthcare, mengalami penurunan berikutan tekanan jualan terhadap kaunter-kaunter pembuat sarung tangan atau glove. Manakala sektor pembinaan menyaksikan aktiviti pengambilan untung selepas kenaikan 5 minggu berturut-turut.
Indeks penjagaan kesihatan turun 0.6%, manakala indeks pembinaan susut 0.3% sepanjang minggu ini. Tuan Syed, apakah jangkaan untuk minggu hadapan melihat kepada menjelang pengumuman kadar inflasi terbaru negara? Okey, kami menjangkakan bagi minggu akan datang ataupun masa terdekat, pasaran saham serantau dan juga tempatan akan terus lebih terkesan dengan pergerakan jangka pendek pasaran utama dunia, terutamanya di Wall Street. Namun, kami adalah positif dalam jangka masa sederhana. Berikutan unjuran pemulihan pertumbuhan ekonomi negara yang masih merangsangkan, beberapa hari lalu, Tabung Kewangan Antarabangsa atau IMF melaporkan unjuran terkini sasaran pertumbuhan bagi keluaran dalam negara kasar KDNK negara sebanyak 5.6% bagi tahun 2022. Perlu dinyatakan bahawa jangkaan pertumbuhan ekonomi Malaysia bagi tahun ini adalah antara yang terbaik di rantau Asia Timur dan melebihi sasaran pertumbuhan negara China pada 4.4%. Juga ia adalah lebih tinggi daripada jangkaan pertumbuhan negara Amerika Syarikat dan rantau Eropah yang masing-masing sebanyak 3.7 dan 2.8% bagi tahun ini. Dan para pelabur asing juga dilihat memasuki pasaran saham tempatan dengan belian bersih sebanyak 7 bilion ringgit dalam tempoh hampir 4 bulan pertama tahun ini berbanding jualan bersih bernilai 3.1 bilion sepanjang keseluruhan tahun lepas. Jadi buat masa ini kami menyasarkan indeks FBMKLCI akan mengalami arah aliran naik dalam jangka masa sederhana dan diramal boleh mencapai tahap 1,700 mata pada akhir tahun ini. Sekiranya unjuran pertumbuhan ekonomi negara tidak mengalami semakan penurunan pada masa mendatang. Dalam hal ini, nasihat kami kepada para pelabur adalah faktor-faktor dalaman dan luaran seperti kadar inflasi, pergerakan kadar faedah, perkembangan krisis di Ukraine dan juga kesan lepahan terhadap prestasi ekonomi negara perlu selalu diamati dan dinilai. Baik, terima kasih. Pengarah MIDF Research, Syed Muhammad Kifni Syed Kamarudin berkongsi pandangan terhadap prestasi FBM KLCI dan juga jangkaan trajektori pada minggu hadapan.